Okey, kita berusul kembali Syafiqah untuk kita bercakap lebih lanjut. Seperti yang dijanjikan tadi adalah berkenaan tentang inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Betul. Khususnya tentang isu-isu perbekalan makanan dan juga inflasi makanan. Kita nak terus saja bersama dengan tetamu kita di studio. Kita bersama dengan Encik Imran Yassin, Ketua Bahagian Penyelidikan Malaysian Industrial Development Finance Berhad MIDF. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Terima kasih. Tuan, kalau kita lihat kepada peratusan dan juga nombor-nombor yang dikongsikan kini di media mengenai inflasi ini, adakah ianya sebenarnya menggambarkan realiti apa yang keluarga Malaysia sedang rasakan kini? Jadi kita kena, ini ada sikit teknikal lah daripada segi indeks harga pengguna umpamanya kan. So kita nampak 2.8%, 2.8%. Tapi kita tengok harga dekat pasaran, minyak makin naik, harga ayam makin naik semua. Jadi dia tak nampak dia punya connection dia dekat situ kan. Sebab indeks harga pengguna ni adalah purata harga. Jadi dalam indeks harga pengguna ni ada komponen lain macam harga minyak runcit, electricity tarif, pakaian dan kasut seumpamanya kan. Jadi ada setengah harga tu dia tak naik, macam pakaian, dia harga dia tak naik. Jadi dari situ dia nampak purata tu 2.8% saja. Tapi harga barang makanan betul ada peningkatan di situ dan kita tengok daripada segi komponen harga barang makanan kepada indeks harga pengguna memang peningkatan yang lebih cepatlah kita boleh cakapkan. Jadi memang kalau kita tengok secara headline dia 2.8% memang tak nampak realitinya lah, tapi secara realitinya memang harga semakin meningkatlah. Untuk kita menjadi realistik, kita berbincang dalam satu keadaan yang realistik. Ada dilaporkan harga daging dan juga ayam pada ketika ini sudah pun mula meningkat seperti lebih daripada jangkaannya. Malah harga sayur-sayuran juga meningkat sehingga 3 kali ganda. Ada yang melaporkan, dan juga harga ikan di pasar dan sebagainya meningkat sekali ganda juga. Jadi ini menimbulkan kerisauan kerana setiap kali berlakunya satu peningkatan harga dalam mana-mana instrumen perbekalan makanan, maka rantaian makanan yang lain dan juga rantaian produk yang lain juga akan turut meningkat. Jadi bagaimanakah jangkaan ini akan berlaku lebih cepat daripada seperti apa yang dijangkakan dalam rantaian perbekalan makanan dan harga perbekalan makanan tersebut? Memang ada dia punya pass through dia tu, kan, seperti yang dicakapkan tu. Jadi kalau harga daging naik umpamanya, so restoran-restoran yang gunakan daging, dia terpaksa menghadapi kenaikan harga kos dia lah, kan, kenaikan kos dia. Dan mungkin ini akan mereka terpaksa pass through kepada consumer lah, orang yang pergi restoran semua. So dari situ satu kenaikan harga akan mengimpakkan kepada rantaian bekalan yang lain lah. Dan kenaikan ini juga kita boleh lihat dia bukan satu fenomena yang hanya Malaysia saja yang lalui. Memang seluruh dunia sekarang tengah menghadapi keadaan inflasi yang begitu tinggi lah. Ada beberapa sebab. Antaranya kalau kita tengok daripada segi pembekalan lah, dengan peperangan di Ukraine dan Rusia, antara Ukraine dan Rusia, ini dan sekatan ekonomi daripada Eropah dan US kepada Rusia, dia menyebabkan harga minyak naik umpamanya. Dan kita kena faham harga minyak ni rantaian dia pun banyak. Baja umpamanya datang daripada minyak. Lepas tu kenaikan pengangkutan, kos pengangkutan semua. Jadi dia pass through daripada harga minyak, pass through kepada baja katakan. Dan daripada baja kepada dedak katakan kan, atau rumput katakan. Dan lepas tu nak transport lagi. So dia berganda-ganda lah. Okey, dengan subsidi yang diberikan oleh pihak kerajaan, kalau kita melihat nilainya 77.3 bilion, adakah benar-benar subsidi ini boleh membantu mengurangkan beban rakyat? Kerana kalau kita boleh lihat 37.3 bilion adalah untuk minyak, diesel, LPG. Bagaimana tuan? Memang senang ceritanya kalau kita tak ada subsidi tu harga lebih meningkat lah. Patutnya lebih mahal daripada apa yang kita hadapi sekarang lah. Sebab kalau kita tengok dekat negara maju lah, mereka tak ada subsidi. Di US 8%, kalau kita tengok indeks harga pengguna mereka lah 8% tahun ni. UK 9%.
Thailand 7% untuk bulan Mei ni. Jadi kalau tak ada subsidi ni, harga lain akan meningkat dengan lebih cepat. So katakan tadi kita cakap pasal minyak minyak runcit lah, oil kan. Ya. Kalau katakan tak ada subsidi di situ, maka harga pengangkutan akan meningkat dan ni akan dipass through kepada consumer lah untuk bayar. Okey, untuk kita melihat dalam kata yang mudah, inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi ini. Kalau dahulu kita ada melihat pengumuman kadar OPR semalaman, duit yang dikenakan oleh Bank Negara Malaysia, meletakkan dan juga menaikkan mata yang tinggi berbanding sebelumnya. Itu disebabkan oleh prestasi ekonomi yang berkembang selepas pandemik COVID-19. Betul. Maka dalam krisis makanan ataupun krisis yang kita hadapi pada ketika ini, apakah kesan-kesan kepada ekonomi akan menyebabkan ekonomi kita semakin menguncup berbanding perkembangan sebelumnya? Dia pada pendapat M&F Research lah, kita berpendapat ekonomi akan terus berkembang. Okey. Walaupun kita tengok kadar inflasi begitu tinggi, kita masih unjurkan 6% untuk tahun ini. Tapi apa yang mungkin disebabkan, katakan kita satu senario di mana harga makanan meningkat dengan lebih cepat daripada apa yang dijangkakan. Dia akan membuatkan pertumbuhan tu sedikit perlahan lah. So mungkin kepada 5.8, 5.9, 5.7%, sebab komponen ekonomi ni banyak sekarang ni, dan kita lihat dari segi pekerjaan, unemployment rate untuk misalnya sudah turun pada 3.9%. Jadi ekonomi kita sedang berkembang. Di mana impak kenaikan harga makanan ini adalah kepada pembelanjaan pengguna. Jadi mungkin mereka terpaksa berbelanja lebih banyak kepada barang makanan dan kurang kepada barang-barang lain lah, daripada segi maybe entertainment ke apa, dia akan kurangkan sikit. Di situ di mana impaknya kepada ekonomi negara kita lah. Okay. Ada juga yang berpendapat bahawa ini merupakan masanya untuk menggunakan taktikal sekarang kerana apabila kerajaan perlu bergabung dengan BNM, gabungkan fiskal dan juga monetary, bagaimana? Memang betul. Saya setuju dengan pendapat tu sebab daripada monetary policy je, BNM tak boleh untuk secara bersendirian untuk tolong kawal inflasi lah. Sebab daripada apa yang kami fahamkan ialah mereka lihat daripada segi permintaan. Mana kalau inflasi itu datang daripada permintaan, di situ mereka akan cuba mengurangkannya. Tetapi daripada segi sekarang ni inflasi kita juga di antara faktornya adalah daripada pembekalan. So pembekalan kurang, harga naik. So daripada situ kalau kena ada kenaikan OPR pun mungkin tak seefektif lah. Jadi di situ kerajaan perlu bergabung dengan Bank Negara, mungkin dengan subsidi ke atau bantuan kepada B40 ke, targeted subsidi. So mereka perlu berganding bahu lah untuk tolong rakyat dari segi situ. Ya, Tuan Imran, mungkin kenaikan harga barang ini boleh memberi kesan ekonomi yang baik kepada sesebuah negara dan ekonomi sebuah negara kalau sekiranya negara itu banyak menghantar ekspor ke luar negara ataupun nilai mata wang negara itu tinggi. Tetapi sebaliknya berlaku kepada negara kita dengan mungkin kita lebih banyak import dalam ketika perbekalan dan juga masalah perbekalan makanan dan juga nilai mata wang yang susut berbanding dolar Amerika. Jadi apakah keadaannya ketika ini ia memberikan impak kepada ekonomi negara dan pendapatan negara apabila berlakunya peningkatan harga makanan? Kat situ kita kena unpack sikit. Dia ada dua faktor kat situ lah. Ada dua isu yang kita perlu bincangkan. Satu daripada segi perdagangan. Sebenarnya Malaysia sekarang kita tengah enjoy perdagangan yang baiklah. Ekspor kita meningkat dengan lebih pantas daripada apa yang M&F Research jangkakan pada awal tahun. Ini kerana harga komoditi yang tinggi. Kita kena ingat kita pengeksport minyak sawit dan minyak mentah. Jadi daripada situ kita dapat benefit daripada harga yang tinggi. Dan dengan
kelemahan ringgit berbanding dengan US dollar sebenarnya ia adalah satu benda yang baiklah untuk negara kita sebab barangan kita lebih kompetitif di pasaran. Tetapi sebaliknya dengan kelemahan ringgit berbanding US dollar, harga import pula mahal. Daripada situ kita ada a bit of orang kata balancing effect lah. Tapi secara net dia kita dengan harga komoditi yang tinggi, seperti saya cakapkan tadi, secara amnya ia memberi impak yang positif kepada ekonomi negara. Yang kedua pula, jika kita lihat daripada mata wang ni, memang betul kita mata wang kita buat baru-baru ni lemah berbanding dengan US dollar. Tetapi berbanding dengan mata wang lain, kita lebih telah meningkatlah, stronger kan. Kalau kita bandingkan dengan pound, euro, yen, renminbi pun. Jadi apa-apa barang yang daripada negara tu, kita ada kelebihan lah kat situ. Okey, saya ni yang menyentuh kembali yang mengenai, ini baru saja penerapan baru daripada S&P Global itu yang mengenai A- dan juga serangan unjuran kepada stabil berbanding negatif tu. Komen daripada pihak tuan. Ini menunjukkan dia punya confidence kepada peningkatan atau pertumbuhan ekonomi negara lah. Macam saya cakap tadi, MIDF Research 6%. Mereka lebih tinggi sikit lah. 6.1% lah. Kan? Jadi dari situ kita lihat dan dia punya rating watch dia daripada outlook dia daripada negatif kepada stable. Maksudnya negara kita berada di landasan yang betul lah daripada segi pertumbuhan ekonomi. Dan banyak faktor yang menyebabkan pertumbuhan yang lebih pantas lah. Satu, pembukaan ekonomi. Kita kalau tengok sekarang saya nak datang sini pun jam dah pagi. Jadi orang banyak berkeluar. Jadi kalau kita pergi hujung minggu pun dekat shopping kompleks ke pusat beli belah ramai penuh nak dapat duduk kat restoran pun susah. Lepas tu daripada kalau raya pun ramai orang balik semua kan. Jadi memang ada pergerakan ekonomi di situ. Dan ini semua akan memberi satu positif impact pada ekonomi negara lah. Jadi saya memang setujulah. Okey, itu adalah berkaitan dengan penarafan antarabangsa. Tetapi tuan, bantuan-bantuan tunai yang diterima oleh masyarakat dan rakyat ketika ini banyak disumbangkan oleh sumber pendapatan percukaian negara. Ya, apakah tuan setuju untuk cadangan supaya GST dikembalikan, dan kalau benar persetujuan itu, berapakah nilai peratus GST yang selayak dan rasional? Itu kata soalan cepu mas. Memang betul dari segi percukaian. Subsidi ini semua datang daripada percukaian negara kan. Memang betul negara perlu membina balik dia punya revenue lah kan. So jadi dari segi GST itu memang kalau kita tengok lihat tax system yang ada di dunia, memang GST paling efisien lah. Tapi kami pada pendapat MIDF Research lah, ini bukan masa lagi lah untuk kita introduce balik GST. Sebab satu, seperti saya cakap, kita baru je buka balik ekonomi kita, baru nak pulih, takut dia akan ada impak yang negatif kat situ. Nombor dua, akan ada inflasi yang tinggi. Kita dah tengok masa kita introduce GST masa tu, harga barang naik. So jadi dia akan jadi lagi berganda. Ketiga, kita kena, seperti saya cakap tadi, kita pengeksport komoditi. Jadi harga minyak tengah tinggi. Dari situ kami jangkakan kerajaan telah mendapat peningkatan daripada segi revenue daripada oil lah. Jadi kat situ kita lihat belum masa lagi, tapi mungkin di masa hadapan bila ekonomi negara lebih stabil, ekonomi dunia lebih stabil, mungkin boleh introduce balik GST lah. Mengenai peratusan tu kita belum buat calculation lagi lah. Baik, bila kita bercakap mengenai pemberian subsidi kepada golongan B40, M40, tetapi kriteria untuk menetapkan B40 ini adakah perlu kita semak semula kerana B40 di KL lain, B40 di Perlis lain, kerana faktor geografiknya, demografik, sosioekonominya. Bagaimana tuan? Betul. Dekat situ mungkin kena ada satu pendekatan yang lebih granular lah. Kena lihat
pasti balik. Ada banyak pembincangan dari pakar-pakar ekonomi, pakar-pakar sosioekonomi semua. Mungkin kita tak lihat daripada segi sebab kategori B40, M40 ni daripada pendapatan isi rumah kan. Dia punya level dia tu kan. Jadi mungkin kita perlu lihat kepada orang panggil living wage, macam katakan di Kuala Lumpur. Apa yang kategori B40 di Kuala Lumpur lain mungkin di Kota Baru umpamanya kan. Jadi dari situ kita kena a bit granular. Daripada segi subsidi pun mungkin kena ada more targeted lah, seperti yang kita cakapkan tadi kan. Mungkin umpamanya harga minyak katakan. Mungkin daripada subsidi pukul rata, kita berikan cash assistance ke subsidi kepada golongan B40 dan 40. Tapi mungkin mekanisme ni perlu di study dan kita jangan terburu-buru untuk tukar something lah first kan. Kita kena tengok dulu dan apa impactnya. Okey, memasuki suku kedua untuk tahun 2022 dalam jadual ekonomi ataupun yearly economic. Apakah ini Malaysia berada pada landasan yang betul untuk mencapai hala tuju dan juga tujuannya untuk sekurang-kurangnya keluar daripada krisis pandemik COVID-19 dan juga krisis makanan? Seperti kita cakap tadi, so untuk tahun ni kita unjurkan 6%. Jadi memang kita nampak kita menjangkakan ekonomi akan terus berkembang untuk tahun ini dan seperti yang cakapkan tadi berada di landasan yang betul lah. Sebab saya dah bincang faktor-faktor yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi ini. Jadi kita dah lihat, kita dah mula keluar daripada krisis pandemik tu. Walaupun masa baru-baru ni ada varian baru kan, Omicron. Kita tak tutup kita punya ekonomi, tak seperti tahun lepas dengan varian Delta. Dan kita tengok juga daripada segi pandemik ni pun varian-varian baru ni tidak seteruk varian yang lama lah. Jadi ada some comfort level yang kita akan tiada lagi PKP seumpamanya dan sebagainya lah. Sedikit menyentuh mengenai apa yang ingin difokuskan oleh MOF baru-baru ini yang mengatakan bahawa mereka ingin fokus kepada ekonomi jangka panjang dari segi ESG, digitalisasi, tapi downside risk dia untuk pelan sebegini bagaimana? Downside risk pada pendapat kami lah. Downside risk dia jika kita terlampau terburu-buru untuk implement certain policy inilah. Dan beberapa policy ini kita perlu lihat impaknya, lebih-lebih lagi impak pada rakyat. Because impak pada rakyat ni juga ada satu impak yang besar sebab mereka juga adalah pengguna kan. Jadi pembelanjaan dan sebagainya mungkin ada impak kat situ. Tapi saya pendapat kami lah, kami setuju dengan melihat untuk membina semula atau merombak balik, struktur balik ekonomi negara untuk pertumbuhan yang lebih stabil, yang lebih mampan untuk masa hadapan. ESG dan sebagainya adalah kita kena accept lah bahawa ini adalah ekonomi baru yang mungkin akan menjana ekonomi negara. Di masa hadapan. Bukan saja di samping ekonomi digital tapi juga agropreneur, khususnya dalam kalangan agropreneur muda juga perlu dipertingkatkan supaya kualiti makanan dan juga food security akan dapat dipertingkatkan semasa untuk menyumbang kepada negara dan juga isu-isu perbekalan makanan. Terima kasih kepada Tuan Imran kerana bersama dengan kami dari MIDF untuk membawakan lebih lanjut berkenaan tentang inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Kita selitkan juga tentang isu-isu perbekalan makanan dan juga isu krisis makanan. Okey, terima kasih sekali lagi kita ucapkan. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini ada banyak lagi perkongsian untuk anda, jadi jangan ke mana-mana.